Hijrah dari segi bahasa bererti perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dari segi istilah, perkataan hijrah berasal dari bahasa Arab hajara, bermaksud berpindah, iaitu perpindahan Nabi dan sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Penghijrahan ini dilakukan secara senyap bagi mengelakkan diketahui oleh musyrikin Mekah. Faktor yang mendorong Nabi berhijrah ialah wahyu yang diturunkan Allah dan surah Al-Anfal yang memberi peringatan kepada Nabi tentang pakatan Quraisy dan sebagai satu gesaan supaya Nabi berhijrah. Di sini saya akan menceritakan 3 tujuan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, untuk menyebarkan lagi ajaran agama Islam. Di Mekah, ancaman daripada penghijrahan tersebut bukan bererti umat Islam berasa kecewa dengan penentangan tersebut, tetapi merupakan strategi Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan lagi ajaran agama Islam. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan umat Islam serta ajaran Islam. Di Mekah, masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu menunjukkan rasa kebencian serta ketidakpuasan hati yang teramat sangat terhadap Nabi Muhammad SAW serta umat Islam dengan cara yang sangat kejam. Contohnya, mereka memulaukan umat Islam, merancang untuk membunuh Nabi serta memulaukan umat Islam. Yang ketiga, ajakan Arab Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Masyarakat Arab di Madinah pada ketika itu memerlukan pemimpin yang sangat berkaliber serta berwawasan tinggi seperti Nabi Muhammad SAW untuk mengetuai kepimpinan mereka. India juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah Arab Madinah yang pada ketika itu sentiasa bermusuhan. Seterusnya, saya akan menyambung tentang cabaran-cabaran Nabi sewaktu berhijrah ke Madinah. Selepas Nabi berhijrah ke Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah. Tapi sewaktu Nabi berhijrah ke Mekah, Nabi ditentang teruk oleh penduduk kafir Mekah. Seterusnya, Nabi pergi ke Taif dengan harapan untuk menyampaikan dakwah. Baginda telah pergi ke Taif pada bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian. Perjalanan daripada Mekah ke Taif sejauh 60 batu. Perjalanan baginda ditemani oleh pembantunya iaitu Zaid bin Harithah. Sepanjang perjalanan, baginda bertemu dengan kabilah. Antara cabaran yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah baginda tinggal di Taif selama 10 hari. Sepanjang tempoh itu, semua orang kenamaan telah Nabi jumpa, tetapi semua mereka telah menghina Nabi. Malah mereka menyuruh khadam-khadam mereka membaling batu kepada Nabi SAW ketika Nabi hendak keluar daripada Taif. Tumit Nabi terkena batu sehingga kasut baginda dipenuhi darah. Setelah penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, para penduduk pada ketika itu menerima Nabi dengan keadaan yang teruja. Mereka semua menyambut Nabi dengan keadaan yang baik dan suasana yang meriah. Mereka semua sanggup menawarkan untuk tinggal bersama dengan para penduduk. Nabi melakukan dakwah secara aman dan bebas. Ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh para penduduk Madinah. Sehingga dapat meluaskan ajaran tersebut ke negara Parsi dan Rom. Selain itu, Nabi juga telah menjadi pemerintah yang utama di kota Madinah. Matlamat utama baginda melakukan perkara tersebut adalah untuk memperolehi keamanan dan kedamaian yang menyeluruh serta kebahagiaan bagi manusia keseluruhannya. Antara butir-butir perjanjian dengan orang Yahudi ialah yang pertama, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Jadi, orang-orang Yahudi dan orang Islam bebas mengamalkan agama mereka masing-masing serta pengikut dan diri mereka sendiri. Yang kedua, orang-orang Yahudi dan orang Islam berkewajipan
membiayai sendiri nafkah mereka. Yang ketiga, antara mereka hendaklah saling tolong-menolong menentang orang yang memerangi piagam ini. Yang keempat, antara mereka juga hendaklah saling nasihat-menasihati, berbuat kebajikan dan tidak melakukan perkara yang salah, serta butir-butir perjanjian yang lain. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah bersama beberapa orang sahabatnya yang lain mencatatkan banyak hikmah dan pengajaran sama ada yang tersurat maupun yang tersirat. Antaranya ialah yang pertama, hijrah mengajar kepada kita bahawa tiap-tiap orang yang beriman itu pasti akan diuji berdasarkan tahap keimanannya masing-masing. Selain itu, kita perlulah sentiasa memerhatikan niat kita dengan teliti dalam melakukan sesuatu perkara, kerana setiap perbuatan yang kita lakukan bermula dari niat. Jika niat kita kerana Allah, maka ikhlaslah perbuatan kita. Jika niat kita bukan kerana Allah, maka sia-sialah perbuatan kita. Akhir sekali, sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW sangat memikirkan masyarakatnya. Segala cara beliau usahakan agar para sahabatnya tidak diseksa dan diprovokasi oleh pihak yang lain. Allah SWT berfirman, maksudnya sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharap akan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Perlulah mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Hijrah selain ditarikkan sebagai berpindah satu tempat ke satu tempat yang lain, boleh juga ditarikkan sebagai suatu transformasi atau perubahan hidup atau perubahan minda yang berteraskan ajaran agama Islam. Hijrah yang berasaskan iman dan takwa mampu mengubah landscape kehidupan kita dari sudut dengan akidah, ibadah maupun akhlak untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita, seterusnya memantapkan lagi serta mengukuhkan lagi perpaduan ummah pada zaman kini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mafhumnya, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya ia akan dapati di bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati, sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Sekian, terima kasih.